Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Farah selaku moderator pada malam ni. InsyaAllah sebelum kita sambung kepada ayat yang seterusnya, suka Ustazah nak ulas sedikit tentang ayat-ayat yang sebelum ini. Okay? Alhamdulillah bersama dengan Ustazah pada malam ni yang sangat Ustazah sayang adalah mak Ustazah sendiri. Okey, moga-moga dengan berkat mak ada pada malam ni Allah membukakan pintu hidayah kepada kita semua untuk benar-benar mendalami dan mencintai surah Maryam. Okey. Amin. Okay, InsyaAllah. Pertama, kita perhatikan, Ustazah nak kait sedikit. Sebelum ini kita dah bawa kepada ayat yang kedua selepas daripada Kaf Haya Ain Sad, iaitu Zikru Rahmati Rabbika Abdahu Zakaria. Ingat, iaitulah cerita tentang kasih sayang Allah kepada hambanya Zakaria. Jadi apabila kita nak faham bagaimana, apakah penyebab, penyebab yang menunjukkan tentang kasih sayang. Bagaimana sehingga aspek macam mana Nabi Zakaria sampai mampu untuk melantunkan doa. Idnada rabbahu nida'an khafiyah. Ketika mana dia berdoa kepada Allah dalam keadaan khafiyah, sembunyi-sembunyi. Okay? Jadi istilah khafiyah ini kita kena highlightkan. Menunjukkan bahawa pertama pandangan mengatakan bahawa dia berdoa pelan-pelan. Sebab apa? Sebab doa ini kalau orang lain dengar, orang akan mengejek doa dia. Okay? Mana mungkin orang yang dalam keadaan tua, orang yang dalam keadaan tua lalu dia nak minta anak. Jadi orang kata benda ni tak logik pada akal. Jadi pasti orang akan ejek. Oleh sebab itu dia dalam keadaan khafiyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kedua, dia nak bagi tahu dalam keadaan waktu malam ketika orang lain tak ada, dia luahkan daripada dalam hati dia, daripada lubuk yang paling dalam nak cerita keinginan dia. Okay? Jauh daripada sudut hati, menunjukkan benda tu disimpan lama sangat dah keinginan tu. Okay, justru itu kita perhatikan bagaimana penyebab dia boleh berdoa. Okay. Allah merakamkan penyebab dia boleh berdoa dalam surah Al-Imran ayat 37. Okay. Kita perhatikan siapa ada Quran boleh sama-sama dengan Ustazah perhatikan kepada ayat 37 daripada surah Al-Imran. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Sadaqallahul azim. Maksud dia apa? Dan Allah telah menerima dengan penerimaan yang baik, membesarkan Maryam ini dengan didikan yang baik dan menyerahkan pemeliharaan Maryam kepada Zakaria. Dan setiap kali Nabi Zakaria menemui Maryam di mihrabnya, dia dapati ada makanan di sisinya. Dia bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, daripada mana engkau perolehi ini?" Jawab Maryam, "Itu daripada Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Okay. Ayat ini menunjukkan apa? Dia tersentak. Ini orang panggil proses hidayah. Okay. Proses hidayah, bukan Nabi Zakaria tak tahu Allah itu maha pemberi rezeki. Nabi Zakaria tahu sebab dia seorang Nabi. Okay. Dia minta, dia daripada kahwin dulu, dia memang minta anak. Dia tahu memang fitrah semua orang apabila kahwin memang nak anak. Okay, zuriat. Tetapi subhanallah Allah melanjutkan sampai usia tua, dia tak dapat anak. Nak ceritanya. Tapi siapakah yang menggerakkan jiwa dia untuk terus berdoa? Okay? Yang memberikan taufik dan hidayah. Betul, hidayah itu milik Allah. Tapi jalan dia kita akan tengok. Pasti kita mohon daripada Allah saluran dia. Okay. Inilah orang panggil tanggungjawab dakwah. Lalu Nabi Zakaria tersentak apabila Maryam menjawab. Dia mendapat satu yang luar biasa. Mendapat buah musim dingin, musim sejuk
Yang mana buah itu didapati pada musim panas. Pada musim sejuk pula dia dapat buah musim panas dia dapat buah musim sejuk. Maknanya terbalik. Kalaulah Maryam alaihi salam dia dapat sesuatu yang mustahil, dia pun tersentuh. Inilah dipanggil berfikir dengan akal. Akal dia berfikir, kalau Maryam dapat sesuatu yang luar logik, bermakna aku juga boleh mohon dengan Allah dan tidak mustahil. Allah pasti akan bagi aku anak. Nampak tak? Keyakinan. Dan memang yakin, cuma tahap yakin ini, kita kadang-kadang tahap yakin ini dia berbeza. Apabila kita tengok orang lain boleh, mesti kita kata, kalau orang boleh, pasti aku juga boleh. Dan inilah kekuatan yang ada pada Nabi Zakaria untuk dia berdoa. Okay? Lalu kita perhatikan dalam surah Maryam, bagaimana cara dia berdoa. Dan kita akan belajar melalui cara ni untuk kita pun apabila ada nak minta sesuatu, ini dia step by step yang diajar oleh Allah. Kalau kamu ikut step Nabi Zakaria ini, kalau Nabi Zakaria aku perkenankan doa, kamu juga aku akan perkenankan doa. Okay? Step pertama dia kata apa? Qala pada ayat yang keempat. Okay? Qala Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, iaitu cerita tentang kelemahan diri. Okay? Proses pertama apabila kita nak doa kepada Allah, belajar untuk rendahkan diri kita. Cerita kelemahan kita. Jadi Nabi Zakaria dia cerita kelemahan dia. Apa dia? Dia kata apa? Rabbi, wahai Tuhanku. Okay? Kalimah Rabb ini meluluhkan hati Allah. Rabb tu. Iaitulah tauhid rububiyah. Kita yakin apabila kita percaya Allah itu maha mencipta, Allah itu pasti akan jaga penciptaan dia. Dia bukan setakat cipta lepas tu biar je orang tu nak buat apa. Tak. Allah itu dia kawal, dia jaga, dia beri rezeki, dia tahu macam mana selok belok, okay, syaqiyan ke au sa'idan, bahagia ke dia, derita ke dia, okay, sejauh mana, berapa umur, semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila kita yakin dengan Rabb ini, kita seru Allah dalam doa dengan namanya Rabb. Okay? Apabila kita berdoa, kita sebutkan setiap kali kita berdoa kita kata apa? Ya Rabb. Kena. Setiap kali kita berdoa kita akan sebut macam ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana, ya Rabb. Nampak kita panggil ya Rabb. Ya Rabb inilah meluluhkan hati Allah. Allah kata kalau orang panggil aku dengan ya Rabb, aku pasti akan perkenankan doa. Orang ni kenal Allah yang maha pencipta. Dan benda ni diambil daripada para nabi. Nabi Zakaria panggil Rabbi, dia panggil Tuhanku. Inni wahanal azmu, sesungguhnya aku ini lemah tulang belulangku. Okay? Nak ceritanya kelemahan. Nak cerita tentang kelemahan. Kalau ada hajat besar, contohnya nak minta hujan, istisqa, apa perlu kita buat? Kena pakai baju yang buruk-buruk tu. Nak tunjuk, wahai Allah, kesianlah kat kami. Bawa semua anak-anak pinak, bawa semua binatang-binatang ternak, semua yang perlukan air ini, bawa semua. Untuk apa? Merayu dengan Allah. Bukan Allah tak tahu, tapi Allah nak tengok kesungguhan. Sejauh mana kamu explain kepada Allah tentang kelemahan. Sekarang Nabi Zakaria explainkan kelemahan dia. Okay. Dia kata apa? Wahai Allah, sesungguhnya aku ini telah lemah seluruh tulang belulangku. Washta'ala ra'su syaiba, menyala kepala aku ini dengan uban. Nampak ada ayat metafora dia, ayat melampau-lampau. Dia kata washta'ala. Washta'ala ni dalam bahasa Arab maknanya menyala-nyala. Kita kalau sebut menyala-nyala, api kan? Okay? Maksudnya apa ni? Punya putihnya sekejap, tak sempat nak kontrol putih tu. Lepas tu putih maknanya habis penuh dah putih kepala dia tu. Seakan-akan dah tak ada langsung dah warna hitam yang apabila warna putih ini, rambut ni uban, dia terkena cahaya warna putih, dia nampak bersinar. Oh.
Subhanallah. Sekarang cuba perhatikan dekat ruang rumah masing-masing. Ada lampu tak? Cuba tengok lampu tu. Warna apa? Warna putih kan? Nyala ke tak? Nyala kan? Nampak tak bahasa yang Nabi Nabi Zakaria guna, dia kata menyala. Dengan sebab apa? Rambut tu jadi putih sampai saat dia boleh menyinari orang lain. Punya hebat. Warna putih sungguh sampai bab boleh terang. Ya Allah ya Rahman. Tak? Kalau masih ada hitam-hitam tu maknanya tak berapa putih lagi. Ni memang putih pure habis. Semua dah putih dah kepala dia tak. Tuanya. Tak? Ra'su syaibah, kepala aku ini dengan uban. Okey. Walam akum bidu'a. Dia kata, tetapi wahai Allah, sampai bila-bila pun. Dia menggunakan kalimat lam di sini. Allah menyatakan bahawa dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa putus asa. Menunjukkan bahawa masa dia doa ni, dia tidak ada rasa syak sedikit pun. Dia betul dia gunakan lam. Okay? Macam kita doa. Boleh ke? Itu maknanya belum yakin. Tapi Nabi Zakaria ni betul-betul yakin Allah pasti akan bagi kat dia. Cuma Allah nak minta kepadanya adalah doa. Dan dia tahu bahawa doa itu adalah ibadah. Doa ibadah. Berjaya ke tak berjaya itu soal lain. Tapi kekuatan doa itu, makin banyak kita berdoa, makin banyak kita dapat pahala ibadah. Subhanallah. Lalu dia pun terus dia kata walam akun, dan tiadalah aku jadi ini, keadaan aku ini bidoa, sentiasa dengan doa ini, Rabbi syaqiyya, tak pernah rasa kecewa. Maksudnya dalam hati dia sangat yakin, sangat optimis Allah pasti akan perkenankan doa. Dan inilah yang jarang kita ada. Betul kan? Kita doa tapi selalu kita jawab. Contohnya lah, kita kata, okey Umi, anak kita kata kat kita kan, Umi doalah biar dia dapat khatam syahadah ni contohnya. Kita kata nak suruh doa tapi baca tidak. Contohnya. Maknanya kita doa tapi ada tapi kat belakang tu. Menunjukkan tak berapa yakin. Bolehlah nak doa tapi yang dia menunjukkan Nabi Zakaria ajar kepada kita konsep berdoa mesti 100% bahkan 200%. Kita kena letak keyakinan Allah pasti akan makbulkan doa. Sama ada lambat atau cepat, itu hak Allah. Okay? Kedua, okay, bagaimana gaya Nabi Zakaria berdoa yang perlu kita tiru. Ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Dia cerita apa yang meresahkan dia. Kehendak. Kenapa benda tu perlu untuk diri dia. Okay? Dia kata sesungguhnya aku takut. Okay? Aku sangat takut wahai Allah. Okay? Tentang kaum kerabat sepeninggalan aku. Al-mawali. Maknanya orang-orang yang lepas daripada aku ini. Min warai, daripada belakang aku. Wa kanati imraati aqir. Sekarang dia cerita tentang keresahan. Okay? Dia bukan cerita ya Allah aku nak anak ini. Sekarang cerita apa yang kamu resah? Nak compare dengan orang lain ada anak, aku malu ke? Cerita sekarang ni kalau kamu nak perkenankan doa, cerita apa yang mengkhawatirkan kamu. Sehingga kamu minta dengan aku, apa penting sangat ke anak tu untuk kamu. Sekarang cerita. Subhanallah, apabila kita berdoa nak minta Allah perkenankan, jangan cerita kita berkehendak. Kita cerita bahawa tentang orang lain. Jadi dia akan memberikan ihsan daripada Allah untuk kita. Kita ceritalah contohnya kita sebutkan, ya Allah ubahlah anakku ya Allah, kesian dekat dia ya Allah. Okay? Sekarang ini dia masih kecil kan dah, tapi masa akan besar banyak lagi cabaran-cabaran akan kesian dekat dia. Kesian dekat dia. Boleh faham Bukan dia kata ya Allah kesian kat aku ya Allah dapat anak macam tu kan tak? Maknanya kita cerita tentang kita. Sekarang dia cerita, wahai Allah aku risau tentang generasi selepas aku. Yang mana disebut generasi selepas aku ini dia guna kalimat di sini al-mawali.
Al-mawali ini menunjukkan bahawa yang dia nak itu adalah daripada darah daging dia. Okay? Yang dia nak tu darah daging dia. Bukan maksudnya bahawa dia tahu Allah boleh pilih mana-mana Nabi daripada generasi yang lain. Dia sangat yakin tahu, bukan tak tahu. Tapi kehendak dalam diri ini sebab yang memerintah pada masa itu adalah keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Okay? Jadi dia nak bawa satu keturunan ini, ya Allah, yang sedang memegang kuasa. Menunjukkan bahawa tanggungjawab kita untuk jaga kuasa apabila Allah bagi adalah wajib. Jadi ni nak cerita doa daripada Nabi Zakaria, cerita tanggungjawab untuk jaga kuasa selagi mana kita ada. Okay? Bukan kita kata serahlah, tak kira lah Allah nak bagi pada siapa pun kerajaan ni, lantaklah, terpulanglah. Kita buat je lah. Tak, kita kena bagi tahu kehendak. Kalau ya Allah kamu bagi kepada PH lagi kerajaan ini, ya Allah, kesian dekat kami, ya Allah. Kesian dekat orang-orang miskin, ya Allah. Kesian, cerita macam tu. Kehendak Jadi subhanallah, Nabi Zakaria mengajar kepada kita. Lalu dia cerita, kalaulah nak dapat, aku nampak benda tu macam tak valid. Memang confirm tak dapat. Sebab apa? Wa kanat imraati aqira. Sedangkan isteriku ini mandul. Aku nak anak daripada keturunan aku. Tapi isteri aku mandul, dia kata. Dia nak cerita bahawa kalau ikut gaya manusia, benda tu mustahil. Tapi sangat yakin bahawa di sisi Allah tidak ada mustahil. Nampak dah ni? Cara dia cerita ni, nak ceritanya benda ni ikut logiknya tak logik. Tapi sebab keyakinan kepada Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah. Lalu aku minta juga, wahai Allah. Nak cerita macam ni. Lalu fahabli, dia kata, maka wahai Allah, kurniakanlah min ladunka, dari sisimu, disebut. Tak kira lah macam mana, tapi ini namanya rahmat dari sisi Allah, waliya, iaitu anak. Okay? Tapi dia sebut wali bermakna macam mana seorang anak dia mesti ada wali ayah dia. Menunjukkan bahawa yang dia nak tu anak daripada dia, yang dia boleh jadi wali. Okay. Menunjukkan ayat ini juga apabila seorang Nabi ataupun kita ni doa dengan Allah, apa beza kalimat as'aluka dengan habli? Kan kita doa Allahumma inni as'aluka, minta juga kan, wahai Allah, saya mohon kepadamu, aku mohon kepadamu, wahai Allah. Apabila sebut as'aluka, permintaan yang kita minta tu tak besar. Kalau kita nak minta sesuatu yang besar, kita akan guna kalimat bersandar dengan nama Allah Al-Wahhab, yang maha memberi. Lalu kita guna habli. Sekarang Nabi Zakaria menggunakan kalimat apa? Dia guna fahabli, maka kurniakanlah kepada aku sesuatu yang sangat besar. Okay? Dia bukan calang-calang ni. Kalau kita minta anak tu perkara biasa. Tapi yang aku minta ni sesuatu yang besar, wahai Allah. Okay? Yang mana anak ini dari sudut logiknya tak logik dapat keluar daripada seorang ibu yang mandul, daripada seorang ayah yang tua. Okay? Yang besar ni. Dan aku minta anak ni bukan sekadar anak, tapi anak yang akan meneruskan perjuangan aku sebagai seorang Nabi. Okay. Jadi dia minta ni kecil ke besar? Besar. Sangat besar permintaan. Sebab tu di sini Allah menggambarkan, Allah cerita dalam bahasa Arab ini, cerita seakan-akan kita boleh nampak gambaran bagaimana keadaan Nabi Zakaria masa tu. Minta sungguh-sungguh dalam keadaan suara yang antara keluar tak keluar. Sebab apa? Kita ni apabila kita minta dengan tangisan, kan tak? Kita menangis minta sungguh-sungguh, ya Allah, tak? Kalau boleh keluar tu tak berapa kuat lagi permintaan tu. Tapi sampai kita hanya boleh, ya Allah, nak menangis je boleh keluar. Minta kan? Bermakna sungguh-sungguh. Suara tu sampai tersimpan dalam je. Hasrat tu terlampau tinggi. Nampak tak yang Ustazah sebut ni? Beza di antara minta khafiyah tadi, hanya dia tersimpan dalam hati sebab tak mampu nak diluahkan. Okay? Kalau mampu diluahkan pun hendak dalam keadaan, ya Allah, tak tahu nak cerita macam mana dah. Subhanallah. Dan untuk bincang khafiyah ini, permintaan macam mana cara Nabi Zakaria minta, tidak ada waktu lain melainkan waktu malam. Okay? Allah macam orang lain tak dengar. Okay? Ketiga,
Dia minta daripada Allah, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dia cerita tentang misi dia, cita-cita dia. Okay. Hak tadi tentang kekhawatiran dia. Sekarang dia cerita tentang misi dia. Apa sebenarnya hasrat dia nak sangat anak? Dia cerita pada Allah. Okay. Dia kata, ya Allah, wariskan aku dengan waris. Dia guna kalimat waris di sini menunjukkan bahawa anak itu betul-betul yang dia nak mewarisi. Mewarisi, kalau kita sebut kalimat miras, iaitu yang boleh mewarisi harta. Okay? Kalau anak susu tak boleh mewarisi harta, bermakna yang dia nak ni bukan anak susu, bukan anak yang lain, tapi anak betul-betul daripada zuriat dia. Mau nak cerita, ya Allah, menunjukkan hasrat tu hasrat. Yang mana anak yang dia nak ini daripada keturunan mana? Ali Yaqub, keluarga Yaqub. Okay? Yang sebelah dengan Yaqub tu siapa? Iaitulah isteri kepada Imran, kada? Mak kepada Maryam ini dengan Nabi Zakaria. Kada? Maknanya keturunan ini dia nak keturunan dia bagi sama maknanya biar ada keturunan. Subhanallah. Supaya keturunan Nabi Yaqub ini disebut Ali Yaqub, keturunan Yaqub. Kerana apa? Sebab pada masa ini orang sedang mewar-warkan tentang yang di-highlightkan adalah Bani Israel. Okay? Bani Israel ini diambil daripada nama Nabi Yaqub, iaitu gelaran kepada Nabi Yaqub adalah Israel. Okay? Jadi keturunan ini sehinggakan orang mematahkan ataupun mengatakan tentang keburukan-keburukan, walaupun dia dapat kuasa, okay? Tetapi ramai di kalangan mereka ini, orang-orang Yahudi ini tidak beriman. Okay? Mereka menolak, sehingga kan kita bincang bagaimana kesudahan kepada Nabi Zakaria alaihissalam adalah dikejar oleh kaum mereka sendiri, kan, sehingga dibelah di dalam pokok, okay? Dalam gergaji. Itu Nabi Zulkifli ke Nabi Zakaria? Nabi Zakaria kan? Okay. Subhanallah. Okay, sekarang kita dapat di sini merumuskan kata dalam buku Al-Maraghi, Ustazah petik di sini, dia kata apa? Wajarlah sebelum memohon kepada Allah, Nabi Zakaria terlebih dahulu mengemukakan 3 perkara penting yang masing-masing berhak menerima kasih sayang dan belas kasihan. Okay? Jadi sebelum kita nak berdoa, kita kena ambil hati Allah. Macam itulah lebih kurang bahasa dia. Iaitu kita kena pancing supaya Allah tu kesian dekat kita. Allah tu memang maha kesian, maha belas kasihan, tapi cara dia. Okay? Lalu cara pancing itulah yang digunakan oleh Nabi Zakaria yang dikatakan dalam tafsir Al-Maraghi, tafsir ni. Dia kata apa? Nabi Zakaria menceritakan bahawa baginda mempunyai 2 kelemahan, iaitu kelemahan lahir dan batin. Okay? Kelemahan yang pertama adalah tulangnya yang menjadi penghubung ke seluruh anggota tubuh telah lemah. Jika tulang telah lemah, sudah tentu anggota badan lain juga turut lemah. Kelemahan yang kedua iaitu nampak jelas uban yang memutih di kepala yang menunjukkan bahawa sudah tua. Ini menunjukkan bahawa kelemahan zahir dan batin. Kalau zahirnya dah lemah, nampak mana mungkin nak bersama, nak memberikan nafkah batin kepada isteri. Menunjukkan bahawa dia bukan menyalahkan isterinya semata-mata. Kedua, dia cerita tentang cara nak dapatkan kasih sayang Allah. Selama ini dia bagi tahu doa dia tak pernah pun tak diperkenankan. Walam akum bidoa. Maknanya selama ini aku tak pernah pun berhenti berdoa. Kenapa? Sebab permintaan aku tak pernah kau tak bagi. Dia tak pernah ditolak. Dan setiap permohonan itu mendapat keredaan Allah. Tidak pernah gagal. Malah setiap kali berdoa, doanya sentiasa dimakbul. Oleh yang demikian dikata memandangkan dia sudah tua, okay, doanya juga patut dimakbulkan. Jelas di sini dia kata menunjukkan petunjuk yang menggambarkan sifat, kelembutan dan keagungan Allah. Apabila kita tengok ayat ini, ya Allah, benar-benar Allah tu, dia ini apabila kita minta, walaupun benda tu mustahil, tapi cara post tu, Allah nak tengok. Cara kita berdoa, dia akan menggamit, menyegerakan permintaan. Okey, dalam sejarah, dia kata apa kat sini?
Sejarah telah meriwayatkan bahawa Ma'an ibnu Zaidah telah dihampiri oleh seorang peminta sedekah. Ma'an bertanya, siapa kamu? Orang itu menjawab, aku adalah orang yang pernah diberi kebaikan oleh kamu. Ma'an berkata, selamat datang bagi orang yang mendekatkan diri kepada kami sebagai pewaris. Doa baginda supaya dikurniakan zuriat sebagai pewaris telah diterima oleh Allah. Okay? Menggambarkan tentang keberjayaan dia dalam doa. Yang ketiga, dia bagi tahu tentang pewaris tidak ada, baginda khawatir tentang tidak dapat menjalankan kewajipan mereka terhadap agama. Okay, subhanallah. Okay, sekarang jelas tak bagaimana cara nak memulakan doa? Okay, ni dia. Yang inilah yang di-highlightkan di dalam doa Nabi Zakaria. Sekarang kita sambung. Ayat dia kata apa? Allah kata kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria. Okay, nampak tak? Apabila Allah panggil dengan nama bermakna special. Bukan orang lain, bukan Zakaria yang lain. Ini khas Zakaria zaman tu je. Okay. Dia panggil, wahai Zakaria. Okay. Menunjukkan apabila Allah pakai dengan ya, menunjukkan tentang dekatnya hubungan Nabi Zakaria dengan Allah. Macam kita panggil anak kita kan. Kalau orang tu jauh, dipanggil ya ayyuha. Okay, dalam Quran banyak kan dia panggil ya ayyuhan nas, ya ayyatuhan nafsu, ya keda. Tetapi apabila Allah panggil orang tu duduk dekat je dengan kita, macam ustazah duduk sebelah dengan mak. Ustazah panggil cik, ustazah panggil. Maknanya panggilan itu menunjukkan sangat dekat. Ya Zakaria. Kan Nabi berdoa kan tak? Nabi berdoa dengan Allah menunjukkan Allah itu sangat dekat dengan kita. Memang Allah tu lebih dekat daripada orang murid kita, betul. Tapi perasaan nak ceritanya Allah tu sentiasa dekat. Cuma kita sahaja yang selalu lari. Seakan-akan macam Allah tu jauh. Padahal Allah tu sentiasa dekat. Jadi Allah panggil Nabi Zakaria, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Okay? Sesungguhnya kami beri berita gembira kepada kamu dengan seorang anak namanya Yahya. Allah gazetkan siap-siap nama ini nak bagi tahu bahawa Allah lah yang pilih. Okay? Allah pilih mengikut apa? Mengikut apa yang duduk dalam hati manusia. Maknanya jangan siapa pun di kalangan kita menyalahkan ibu bapa. Mak letak nama macam tu. Kan? Kita duk menyalahkan orang yang letak nama kat kita. Semuanya adalah dalam perancangan Allah. Jika ibu tu letak nama salah, contohnya letak nama anak Najwa, okay tak? Contoh je lah. Najwa tu namanya berbisikan. Okay? Benda tu tak bagus kan? Najwa ni maknanya bisik-bisik cerita sesuai tu. Macam tu. Najwa. Kita kata, mak letak nama kita Najwa. Mana yang tak elok sangat. Kita kata. Tak. Kita kena balik semula. Kenapa seorang ibu tadi dia duduk cerita tentang Najwa? Okay? Besar kemungkinan seorang ibu tadi dia ada satu hasrat. Okay? Hasratnya lalu dia letak nama, wahai Allah jauhkanlah anak aku ini daripada besar nanti seorang yang suka berbisik. Tetapi jadikanlah dia seorang yang suka berbisik dengan Allah. Besar kemungkinan. Jadi benda ni kita kena faham. Kenapa Allah meletakkan anak Nabi Zakaria namanya Yahya? Sebab hasrat Nabi Zakaria pada ayat yang ke-6, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Kan? Dia kata dia nak seakan-akan benda tu jadi hidup. Okay? Diteruskan lagi agar keluarga Nabi Ya'qub ini tak mati. Betul kan? Yang dia nak hidupkan ialah keturunan keluarga Ya'qub. Maknanya nak bagi terus hidup keluarga Ya'qub ni. Okay? Jangan bagi mati. Ada je lepas ni akan lahirnya Nabi daripada keturunan ini. Nak ceritanya tentang hidup. Lalu Allah letak nama anak itu adalah Yahya. Okay? Yang akan meneruskan kehidupan. Maksud dia macam tu. Jadi setiap orang pada nama itu ada amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Ada amanah dan setiap orang kena tunaikan amanah nama tersebut. Sikit lagi Ustazah ambil masa. Boleh ke tak boleh ni daripada pihak penaja? Okay tak? Sebab jam dah boleh. Boleh ha? Okay. Boleh.
Okey. Wa lam naj'al lahu min qablu samia, dan tidak pernah kami jadikan, Allah sebut lam naj'al lahu, menunjukkan sekarang, masa zaman tu, sampai akan datang, sampai bila-bila pun, sebab dia guna fi'il mudhari', maknanya sekarang dan akan datang. Maknanya sampai bila-bila pun tidak ada orang pun sebelum ini yang sama namanya dengan Yahya. Walaupun mungkin orang tu nama Yahya tapi tak sama dengan Yahya ni. Okey? Disebut kalimat samia, tidak? Samia, kalau kita nak faham kalimat samia disebut kat sini. Samia dalam ayat yang ke-65 dalam surah Maryam ada dicerita makna samia. Tapi kita nak faham makna samia tu lah, apa makna samia? Kita sekarang kita cuba perhati, tengok dalam surah Maryam ayat 65. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Dia kata apa? Adakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Maknanya sama level. Jadi Allah nak bagi tahu sampai bila-bila pun tidak akan ada orang dapat mengambil sama level dengan Nabi Yahya. Okey? Takkan ada. Nak cerita subhanallah. Hebat tak hebatnya pada ayat-ayat Allah. Benarlah kata-kata Allah ini. Lalu disambung dia kata apa? Di sini nak bagi tahu, ustazah nak highlightkan, okay? Inna. Kalimat inna dalam bahasa Arab ialah bercakap kepada orang yang tak berapa yakin. Sungguh. Kita takkan kata kalimat sungguh kalau orang tu yakin. Betul kan? Tapi kalau orang tu tak berapa yakin dengan kita, betul, sungguh pun kita menunjukkan. Jadi Allah kat sini kepada Nabi Zakaria, dia seakan-akan bukan dia tak percaya Allah boleh buat, tapi dia macam terkejut. Ya tak? Betul ke? Betul ke? Ya Allah, betul ke aku tak dapat anak? Macam tu. Okay? Lalu Allah kata, inna, tegaskan, benar-benar kami ini memberikan khabar gembira kepada kamu dengan kelahiran ini. Kamu akan pasti rasa gembira. Okay? Kalimat basyar. Okay? Basyar ini maksudnya orang. Okay tak? Basyar juga dengan maknanya berita gembira. Jadi asal kita, tidak, nama Adam ini adalah Aba Basyar, bapa manusia, maknanya tanggungjawab kita ialah sentiasa memberikan kegembiraan kepada orang lain. Ini tanggungjawab. Kan sekadar kita tahu cerita, tapi tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. InsyaAllah saudara rasa cukup sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung kepada ayat 8 nak menunjukkan bahawa dialog Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada dialog menunjukkan perhubungan tu rapat, dekat. Okay? Walaupun jauh macam kita sekarang lah. Jauh ke tak jauh? Kita buat secara online. Jauh kan? Orang ni semua duduk bersama. Kan? Tak jauh. Rasa dekat tak? Rasa dekat sebab boleh tengok muka kan? Jauh tidak dekat. Jadi walaupun tak nampak Allah, apabila katanya dialog menunjukkan bahawa perhubungan tu terasa akrab. Okay, boleh. Aku luli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya, jazakillahu khairan katsira. Banyak kan, subhanallah, banyak sangat-sangat input yang kita dapat hari ni. Dan boleh ke Ustazah kalau kita buka soalan 1-2 untuk ni peserta? Okey, boleh. Okey. Jadi sekarang Farah buka, siapa yang nak tanya soalan, ahlan boleh tanya, kita akan buka 1-2 soalan. Mungkin ada yang terlepas point ke, boleh tanya. Utarakan pada Ustazah. Ada yang nak tanya? Azura, Siti Hidayah? Tak ada. Siapa lagi nak tanya? Ada yang nak tanya ke? Tak ada. Bintu Syafi'i, Nadira Razana, Kak Nadira, Liza, Kak Suhana. Kalau ada yang nak tanya silakan. Kita bagi ruang untuk tanya soalan. Apa-apa sahajalah tentang
ataupun isi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Hasni. Hasni. Saya baru. Okey. Saya baru. Terima kasih. Nak tanya Ustazah. Ustazah kan ada cakap pasal yang dia berdoa ya Rab tu kan? Ya Rab tu kan maknanya kita kena yakin, kita sebut Allah Tuhanku lebih dekat kan. Maksudnya kita tak boleh ada ragu-ragu langsung kalau kita nak benda tu. Maksudnya Allah mesti kabulkan walaupun mustahil. Maksudnya macam, yelah maknanya kita minta sesuatu, contohnya barang kita hilang ke apa kan. Lepas tu bila dah hilang tu kita rasa tak apalah, dah hilang buat macam mana, tak ada rezeki. Sampai tahap tu je. Walaupun sebelum tu kita dah doa, sat-sat lepas tu kita dah sampai tahap tu. Agaknya dah hilang, kita pun stop lah. Tak apalah redha macam tu ke? Macam mana kalau begitu Ustazah? Terima kasih. Okey. Nak suruh terus Ustazah jawab ke? Farah? Saya terus jawab. Okey, Hasni tadi kan. Okay, terima kasih atas soalan. Okey. Di sini ada beberapa. Inilah faktor faktor kenapa doa kita tidak termakbul. Okey. Bukan salah Allah tak makbulkan doa, tapi kerana kekurangan keyakinan. Okey. Dalam berdoa tak berapa yakin. Macam apa ni Hasni kata, macam kita kata tengok barang hilang dah nak buat macam mana. Bermakna kita tak salah apabila kita sebut macam tu, bermakna kita dah redha. Apabila dah redha benda tu hilang, kenapa minta balik? Okey. Kalau betul benda tu kamu berhajat, okey tak? Kamu akan minta dengan Allah, ya Allah ketemukan balik, ya Allah jam aku tu aku sayang sangat ya Allah. Jadi apabila kamu minta, kamu yakin kamu pasti akan jumpa. Okey? Jadi masa minta kena optimis betul-betul Allah pastikan balik cerita bagi balik. Jadi masa kita nak berdoa tu lah, dia orang panggil gaya berdoa. Jadi kita cerita, wahai Allah, aku tidak ada duit untuk beli jam yang baru ya Allah. Sesungguhnya jam itu sangat berharga kepada aku. Tidak, tanpa jam itu menjadikan aku selalu jadi kalut wahai Allah, dan dengan kekalutan ini akan menjatuhkan image aku sebagai seorang Islam kerana selalu datang lambat, kerana tak ada jam. Contohnya lah, kita cerita tentang kelemahan kita tapi sangat yakin. Tapi apabila kita dah sebut, kita kata tak apalah, tak jumpa pun tak apa, boleh beli yang lain lah. Maknanya kamu dah ada alternatif lain. Apabila kamu dah ada yang lain, sebab tu Allah tak pernah berebut dengan sesiapa pun. Kalau kamu dah ambil pilihan yang lain, nak ambil lah. Sebab kamu dah redha. Dan tak salah pun kita nak redha. Okay? Cuma jangan dalam masa yang kita redha, dalam masa yang sama kita doa. Lepas tu kita kata tak, doa dah tapi tak dapat. Jangan menyalahkan doa tu. Jelas ke tak jelas Hasni? Jelas. Alhamdulillah. Apabila kita panggil ya Allah, kita selalu panggil ya Allah kan? Apa beza ya Allah dengan ya Rab? Okay? Ya Allah menunjukkan tauhid uluhiyah, iaitulah tauhid pengagungan. Kita ni, kita sebut tidak ada yang lain, kita hanya tawajuh. Maknanya kalau Allah kata A lah, kalau Allah kata B lah, macam tu. Maknanya Allah tu tempat kita meletakkan pengharapan, tempat kita sembah. Tidak, maknanya apapun kata Allah kita tak lewah, macam tu. Itu namanya Allah. Tapi maknanya tauhid uluhiyah, tauhid yang kita kenal Allah sungguh-sungguh. Okey, sebab tu tauhid uluhiyah ini martabat dia lebih tinggi daripada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dia mempercayai Allah, tidak? Dan dia tahu tentang selok belok, contohnya lah. Tapi kalau tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah, kita minta dengan Allah, kita yakin pilihan Allah itu adalah terbaik. Okey? Kita tahu Allah ini tak pernah susun yang tak baik. Tapi apa akan terus kan tak? Bermakna kalau Allah takdir macam ni mesti baik dia macam ni. Kalau Allah takdir macam ni, ya Allah beri aku betul-betul itu beza antara ya Allah dengan ya Rab. Kat sini ada orang anaknya. Terima kasih Ustazah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih sangat Kak Hasni sebab sudi bertanya soalan. Last, kita buka satu lagi soalan. Ada siapa tak yang nak tanya sebelum kita habis, kita tutup
majlis? Tak ada? Kalau tak ada yang nak tanya soalan 1, 2, 3. Ada satu. Okay, ada satu. Alhamdulillah. Okay. Silakan. Siapa di sana? Saya Kartini, Puan Kartini. Okay, Puan. Silakan. Sebagaimana macam kita tahu, doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari ulama-ulama zaman silam kan. Doa mereka ni indah lah, indah. Macam doa Zakaria ni lah kan. Macam kadang tapi kalau kita baca doa-doa Arab ni, bagi yang tak faham bahasa Arab ni, dia jadi macam tak ada penghayatan lah kan. Sebabnya kita hafal doa tu. Berbanding dengan kalau kita doa bahasa kita sendiri, dia tak indah lah kan. Tak macam doa-doa warisan ulama dan nabi-nabi macam tu. Contoh macam kalau semayang jemaah dengan anak-anak, baca doa panjang-panjang bahasa Arab tapi anak-anak tak faham bukan doa tu. Macam mana pendapat Ustazah? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey. Dalam berdoa kita kena ada seni. Okey? Jika berdoa itu kita nak cerita, okey tak? Yang paling betul doa itu namanya munajat. Okey? Doa itu adalah munajat. Dalam satu aspek berdoalah dengan bahasa kita. Sebab nak sampai kepada feel. Tapi jika yang kita minta itu sama dengan yang diminta oleh Nabi dalam tu, dalam doa, dalam Quran ni lah. Okey, lalu kita panggil tawassul. Okey, tawassul dengan doa Nabi ni sebagaimana Allah juga perkenankan doa dia lalu kita ambil. Tu. Memang kita tak ada feel, tak rasa tu. Tapi dalam hati ni macam ni. Ya Allah, contohnya kita nak doa. Ya Allah, hendak perkenankanlah permintaan aku ini. Hendak, okay, aku nak anak. Doa kita pun sebut. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Kita ambil doa tu. Maksudnya apa? Kita baca doa tu feel-nya sebab kita akan rasa bagaimana hendak. Ya Allah, luluhnya Nabi Zakaria macam itulah aku datang wahai Allah. Dia bukan terjemah doa. Kita orang panggil copy paste doa untuk apa? Cakap ajuk. Okey? Cakap ajuk yang dibawa oleh para doa-doa dalam Quran. Jadi kalaulah kita berpegang pada hanya semata-mata feel dengan bahasa kita, kita tidak ada hasrat untuk menghafal doa-doa daripada Quran. Sedangkan doa Quran ini, 1 dapat pahala doa, 2 dapat pahala baca Quran. Bermakna kalau untuk orang ramai, bacalah dalam bahasa Melayu supaya orang dia feel. Okay? Tapi apabila kita kesorangan, ataupun kita nak cerita tak pandai nak susun ayat, melainkan hasrat aku serupalah dengan doa tu, ambillah doa tu. Dan itu adalah lebih feel dalam hidup kita. Okay? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dah dapat menjawab soalan semuanya. Alhamdulillah, insya-Allah. Okay, itulah antara kesimpulan kita dapat sebenarnya dalam siri tadabbur kita hari ini adalah kita kena rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena percaya dan yakin bahawa kekuatan doa itu adalah satu ibadah. Okay. Sebelum kita tutup, kita tangguhkan dululah majlis kita, solat tadabbur kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay. Terima kasih semuanya kerana sudi meluangkan masa. Jazakillahu khairan Ustazah sebab sudi bagi perkongsian pada kami. InsyaAllah semoga Allah memberkati Ustazah dan semua yang ada pada malam ini insyaAllah dan yang mendengar di FB Live kita. Okay, kita sambung akan datang insyaAllah pada hari Isnin. Semua tunggu dan stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.